Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, berjumpa lagi kita pada kali ini dalam kelas kokurikulum kita. Okey, jadi hari ini cikgu nak bagi sedikit pengenalan mengenai bola jaring. Okey, jadi pada hari ini isi kandungan video cikgu ni akan mengandungi sedikit latar belakang sukan bola jaring untuk sejarah dan perkembangan. Okey, dan juga sedikit peraturan dan undang-undang permainan yang perlu kamu tahu, iaitu asas peraturan permainan bola jaring. Okey, baik, kita pergi kepada perkara yang pertama, iaitu latar belakang sukan bola jaring. Okey, bola jaring ni dia merupakan satu permainan yang dimainkan oleh dua pasukan secara amnya. Permainan ini melibatkan kemahiran asas seperti menghantar dan menerima bola, pergerakan, macam mana cara untuk mengelak, menghadang dan juga menjaring. Okey, baik, kita pergi kepada asal usul bola jaring. Okey, permainan bola jaring ni dia merupakan sukan yang dimainkan dalam kalangan wanita. Perkembangan yang pesat dalam sukan ini telah meletakkan sukan ini iaitu bola jaring sebagai salah satu sukan bertaraf antarabangsa lah yang diminati khasnya di negara-negara Commonwealth. Dr. James Naismith, seorang rakyat Kanada, beliau telah memperkenalkan sukan ini sebagai sukan dalaman di Amerika Syarikat dalam tahun 1891. Beliau menggunakan bola yang besar supaya mudah untuk menerima dan menghantar serta tidak boleh berlari dengan bola. Beliau juga dalam game ini bakul dipasang di tempat tinggi sebagai gol. Dr. James ni dia menetapkan 13 undang-undang bagi permainan ini. Permainan ini bertambah popular apabila jaring diperkenalkan dan undang-undang serta aspek kemudahan dimurnikan. Seterusnya, bola jaring. Bola jaring atau asalnya dikenali sebagai bola bakul ataupun basketball telah dibawa ke England dari Amerika Syarikat oleh Dr. Toll semasa beliau melawat Kolej PT Oxford dalam tahun 1895. Beliau memperkenalkan permainan ini dengan cara menjaringkan bola ke dalam bakul sampah. Pasukan Medium Oxford ni dia mendapat reputasi antarabangsa melalui Kolej Dartford. Dan selepas itu pada tahun 1897 bola jaring dimainkan di atas padang rumput di seluruh United Kingdom. Kawasan atau zon gelanggang juga telah dibahagikan kepada 3 bahagian. Nanti kita akan tengok macam mana gelanggang dibahagikan kepada 3 bahagian tersebut. Sekarang ni cikgu nak ceritakan pasal sejarah awal bola jaring di Malaysia. Bola jaring ni pada asalnya, bola jaring telah diperkenalkan di tanah Melayu oleh mubalik-mubalik Kristian dari England kepada murid-murid sekolah rendah Inggeris di negeri-negeri Selat pada zaman pemerintahan British. Dan pada tahun 1960-an, Majlis Sukan-Sukan Malaysia iaitu MSSM ditubuhkan dan di bawah kepimpinan pengurusi teknik Puan T. Ginsoy. Bola jaring mula berkembang dengan meluas. Dari 1970-an hingga lewat 1980-an, bola jaring di Malaysia telah dimainkan dalam kalangan wanita di sekolah, kolej, universiti serta jabatan kerajaan dan kelab. Baiklah, untuk persatuan bola jaring Selangor. Persatuan bola jaring Selangor ni dia merupakan persatuan pertama yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftar pada awal 1970-an. Keadaan ini telah diikuti oleh beberapa negeri lain seperti Pulau Pinang, Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan juga Pahang. Kesemua persatuan-persatuan negeri ini bergabung di bawah Persatuan Bola Jaring Malaysia ataupun singkatannya kita ringkaskan kepada PBJM.
Okey. Baik, PBJM ni, Persatuan Bola Jari Malaysia, telah ditubuhkan pada 21 Mac 1978 di bawah naungan almarhumah Kebawah DYMM Tengku Ampuan Pahang. PBJM mempunyai 17 ahli gabungan yang terdiri daripada 14 ahli gabungan dari negeri-negeri dan 3 ahli gabungan dari bukan negeri, iaitu Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan juga Tenaga Nasional Berhad. PBJM telah bergabung dengan Majlis Olimpik Malaysia MOM sejak tahun 1980. Okey, dan dengan Persekutuan Bola Jaring Antarabangsa, okey, IFNA, bermula dari tahun 1982. Malaysia merupakan salah satu ahlilah bagi pengasas Persekutuan Bola Jaring Asia Asia yang ditubuhkan pada tahun 1985. Okey, persatuan ni, aktiviti utama PBJM adalah untuk menganjurkan kejohanan bola jaring pada peringkat kebangsaan. Dua kejohanan tahunan yang diadakan pada peringkat kebangsaan ialah kejohanan bola jaring kebangsaan dan kejohanan bola jaring bawah 21 tahun. Kejohanan bola jaring kebangsaan ni, KBJK, telah diadakan sejak tahun 1979. Kejohanan ini dibuka kepada semua ahli gabungan, manakala kejohanan bola jaring bawah 21 tahun bermula pada tahun 1984. Kejohanan pada peringkat kebangsaan merupakan medan bagi pemilihan pemain ke peringkat antarabangsa. Okey, baik. Untuk seterusnya, okey, cikgu nak terangkan sedikit peraturan dan undang-undang permainan. Okey, kalau kita lihat Undang-Undang Asas Permainan Bola Jaring ni, dia perlu dimainkan oleh dua pasukan yang terdiri daripada 7 pemain dalam satu pasukan. Permainan ini menumpukan kepada jaringan gol untuk menentukan kemenangan. Maksudnya kat sini, semakin banyak gol dikira sebagai pemenang. Penjaring gol, singkatan yang kita gunakan adalah GS, dan penyerang gol, goal attack, GA, sahaja dibenarkan menjaringkan gol, okey, semasa perlawanan berlangsung. Baiklah, okey, cuba lihat untuk bilangan pemain. Okey, setiap pasukan terdiri daripada 7 pemain dan 5 pemain simpanan. Maksudnya kat sini satu kumpulan akan mempunyai seramai 12 orang pemain. Okey, tempoh permainan terdapat dua bahagian, okey, iaitu selama 20 minit untuk setiap separuh masa, masa rehat 5 minit, okey, dan pasukan akan bertukar kawasan gol pada akhir separuh masa. Okey, bagi pengadil pula, 2 orang pengadil ditugaskan untuk mengadili permainan ini. Okey, bagi memulakan permainan, permainan akan dimulakan dengan hantaran tengah. Hantaran tengah diambil secara bergili-gili selepas setiap jaringan gol. Manakala hantaran ke dalam pula, hantaran ke dalam diberi kepada pasukan lawan apabila bola keluar gelanggang. Gerak kaki merupakan salah satu undang-undang yang dititikberatkan di dalam permainan bola jaring, di mana pemain tidak dibenarkan mengheret atau menggerakkan kaki mendarat. Sekiranya pemain lebih kawasan di mana bola tidak boleh dihantar lebih daripada keseluruhan satu kawasan tanpa disentuh atau ditangkap terlebih dahulu oleh mana-mana pemain yang dibenarkan. Okey, dan offside dikira sebagai pemain dengan atau tanpa bola dianggap keluar kawasan jika memasuki mana-mana kawasan selain daripada kawasan bermainnya. Okey, bagi halangan pula, okey, bagi halangan, untuk undang-undang halangan ni, pemain tidak dibenarkan menghalang pihak lawan yang memegang bola kurang daripada 0.9 meter, iaitu bersamaan dengan 3 kaki. Jarak dikira daripada kaki yang mendarat.
Okey, manakala bagi sentuhan, pemain tidak dibenarkan sama sekali melakukan sentuhan dengan pemain lawan sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja. Okey, baik. Untuk yang berikutnya, okey, yang ni tadi cikgu bagi tahu. Okey, gelanggang ni biasanya dibahagikan kepada 3 bahagian. Okey, kawasan bermain bagi setiap pemain. Okey, untuk gelanggang bola jaring ni, kita ada 3 kawasan iaitu kawasan gol, kawasan tengah dan juga kawasan gol. Okey, baiklah. Untuk posisi pemain, kita ada GS. GS adalah singkatan bagi goal shutter dan dalam bahasa Melayunya kita panggil penjaring gol. Kawasan bermain adalah di nombor 1 dan 2. Untuk GA, goal attack, penyerang gol, kawasan bermain adalah pada nombor 1, 2 dan juga 3. Untuk wing attack, penyerang tepi, WA, kawasan bermain yang dibenarkan adalah bernombor 2 dan 3. Untuk C, center, pemain tengah, kawasan bermain yang dibenarkan adalah 2, 3 dan 4. Okey, yang berikutnya WD iaitu wing defense, pengadang tepi, kawasan yang dibenarkan adalah 3 dan 4. Okey, seterusnya goal defense, GD, pengadang gol. Kawasan yang dibenarkan adalah kawasan yang bernombor 3, 4 dan juga 5. Okey, dan yang terakhir, goalkeeper, GK, penjaga gol. Kawasan yang dibenarkan adalah pada nombor 4 dan 5. Okey, baik. Hanya setakat ini sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Okey, nota yang disalin boleh dikongsi bersama rakan-rakan yang lain. Okey, setakat ini sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.